8 suku tepat. Tak ada orang masuk ni. Dah live dulu. Dah kan? Dah live ke? Hai, Assalamualaikum semua. Okey, siapa yang nak join boleh masuk dulu. Okey, kita baru nak start. Hai, okey. Siapa nak masuk dulu. Tak ada masalah. Kita akan start dalam 5 minit lagi ataupun sekejap sebentar saja lagi kita akan start, okey? Lepas tu buka lagu. Salam. Okey, apa? Kita mulalah. Baru nak bagi 5 lagu. Okey. Kita start lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada warga media sosial yang saya hormati. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan dululah. Okey, untuk nama saya Fatimah Zahra binti Kasim. Dan pada malam ni saya sangat besar hatilah kerana mau mengajak semua sekali yang ada dalam media sosial ni untuk bersama-sama dengan saya menjayakan program yang akan saya buat ni, iaitu program e-campaign mengenai isu buli cyber. Okey, siapa yang nak masuk lagi boleh, tak ada masalah, kita alu-alukan je. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, dulu-dulu buli ni dia hanya berlaku dengan sentuhan fizikal serta membabitkan orang yang dikenali sahaja. Betul tak? Dan namun tak ada siapa yang sangka dengan adanya teknologi tanpa sepadan pada hari ini membuatkan buli ni menjadi lebih besar dan berleluasa membabitkan internet, iaitu buli di alam cyber. Dan ada yang hantar mesej berbau ancaman, mengejek, mengugut, mencela dan mempengaruhi orang lain yang dianggap seperti tak ada apa berbanding dengan buli fizikal. Namun yang dipandang remeh inilah yang akan menyebabkan kemurungan sehingga ada yang sampai bunuh diri. Adakah anda percaya? Banyak kes tau, dalam Malaysia sahaja pun banyak kes, di luar negara lagi banyak kes mengenai isu buli cyber yang boleh mengakibatkan sehingga membawa kepada membunuh diri. Bahaya Okey, oleh itu pada malam ini saya bersama-sama dengan panel jemputan saya, iaitu Sarjan Nur Sarina binti Saleh, penolong pegawai penyiasat bahagian jenayah, Ibu Pejabat Polis daerah Seberang Perai Tengah, Bukit Mertajam, Pulau Pinang, untuk bersama-sama dengan saya bagi menyebarkan mesej yang bakal disebarkan pada malam ini. Okey, kita tanya khabar sikit lah. Ini panel jemputan. Assalamualaikum. Kita tak boleh salam tak boleh salam. Okey, apa khabar Cik Sarina? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Okey, sihat no? Okey. Jom kita tanya Cik Sarina apa pendapat beliau sendiri terhadap isu buli cyber ni. Okey, dipersilakan. Okey, sekarang ni kehidupan kita ni dah dipenuhi dengan segala macam teknologi canggih, dan kita boleh akses maklumat guna jari je. Ditambah lagi dengan adanya kemudahan media sosial yang banyak dan memudahkan perhubungan orang di sekeliling dunia. Okey, macam orang selalu cakap, jauh jadi dekat, yang dekat jadi semakin jauh. Begitulah kitarannya.
Tapi sekarang ni kita banyak dengar orang salah gunakan media sosial sebagai platform untuk buat benda yang tak sepatutnya, termasuklah mengancam seseorang. Contohnya malukan orang, sebar fitnah dan body face, skin shaming terutamanya. Dan kita pun dapat tengok banyak kes orang bunuh diri disebabkan kes media sosial ni lah. Sekarang ni kita sendiri dapat perhatikan yang penggunaan internet semakin berkembang dan dia menjadi keperluan dalam hidup seseorang. Malah kanak-kanak pun dah jadi taksub dengan penggunaan internet. Dan semakin berleluasa kan sekarang penggunaan dia tak kira umur. Disebabkan kes buli cyber ni dia semakin menjadi-jadi dan dianggap macam kebiasaan dalam kalangan kanak-kanak, remaja dan belia terutamanya. Kes buli cyber dekat Malaysia antara yang paling teruk di Asia sebenarnya, dan ke-6 paling teruk di dunia. Dan laporan kes buli cyber yang kerap berlaku dekat Malaysia ni, walaupun kita selalu dengar dekat Korea banyak kes bunuh diri sebab buli cyber dekat sana kan, tapi sebenarnya kes buli cyber dekat sana taklah selalu terjadi macam dekat negara lain. Sebab kadar kesedaran mengenai buli cyber dekat Malaysia adalah tinggi, iaitu dengan kadar 95% kalau nak dibandingkan dengan Korea yang kesedaran pasal buli cyber ni hanyalah 59% saja di Korea. Jauh beza lah kalau nak dibandingkan dengan Korea. Tapi walaupun dah sedar pasal gejala tu, kes buli cyber ni yang dilaporkan ni tetap juga berlaku dan menjadi satu kebiasaan, dah jadi macam normal pula. Kes-kes buli cyber ni, walaupun pada asalnya kejadian buli secara fizikal ni memang selalu berlaku dekat sekolah, tapi sekarang ni kes buli ni dah berevolusi dan sebenarnya kita susah nak perhatikan secara fizikal sebab banyak insiden dan kes buli jadi melalui akses dalam talian ataupun di alam maya internet ni. Kalau dulu kita selalu report dekat cikgu, ataupun dekat mak ayah, sebab ada orang ejek tak pun main nama mak ayah kan. Tapi sekarang ni bila kes macam ni jadi, kita susah lah nak kena pasti. Sebab buli cyber ni boleh dihilangkan bukti, melainkan mangsa tu sendiri ambil tindakan untuk screenshot dan sebagainya lah. Kes buli ni kalau kita tengok dah jadi satu the big problem lah, masalah utama dekat sekolah dan juga pusat-pusat pengajian dengan situasi sekarang yang pada saya susah nak dibendung. Pembuli ni lebih cenderung nak membuli dengan cara halus yang kita susah nak perhatikan, dan ia susah nak dikawal sebab semua orang sekarang ni gunakan akses internet. Betul. Umum ada lagi Ada. Kalau mungkin ada yang keliru lah. Buli cyber ni sebenarnya dia buat penderaan secara mental dan emosi melalui dalam talian internet. Terutamanya dekat laman media sosial, dan contohnya dengan menyebarkan maklumat peribadi, sebarkan maklumat palsu ataupun kabar angin yang boleh membuatkan mangsa ni rasa tertekan ataupun malu. Dan dengan adanya perkembangan media sosial ni, ia lagi memudahkan ramai orang yang terlibat dengan kegiatan buli cyber ni. Dan buli cyber ni boleh jadi dalam macam-macam bentuk, dan ia adalah platform yang paling senang nak tersebar. Contoh paling senang nak sebarkan maklumat palsu adalah dengan sebarkan cerita pasal mangsa tu dekat grup sembang yang korang ada. Macam WhatsApp dengan Telegram lah. Sekarang ni banyak orang pakai WhatsApp dengan Telegram kan. Dekat situ pun kita dapat tengok ramai orang ada grup membawang diorang sendiri. Lagi-lagi platform macam tu senang. Kita nak invite grup ahli grup kan. Ada setengahnya tu adalah grup yang jenis open. Betul. Nampak jelas sekali semakin parah isu buli cyber sekarang ni, dan kebanyakan orang pada hari ini
memang masing-masing mempunyai akaun media sosial masing-masing, tak kira Facebook ke Instagram ke, walaupun apa-apa je yang melibatkan media sosial, semua ada. Budak-budak kecil pun walaupun baru je umur dalam sekolah rendah macam tu pun dah ada media sosial masing-masing. Dan kadang-kadang sebenarnya kita sendiri pun tak sedar bahawa kita adalah salah seorang daripada pembuli cyber. Adakah anda sedar yang itu? Okey. Contoh pembuli cyber yang saya boleh takrifkan lah. So, contoh dia lah. Okey, yang pertama antisosial. Pembuli cyber ni antisosial. Dia macam tak suka bergaul dengan orang ramai. Dia tak suka bergaul dengan siapa-siapa je, kawan-kawan dia ke apa. Dia jenis yang bukan suka berkawan. Jadi dia antisosial. Dan dia ni tergolong dalam salah seorang sebagai pembuli cyber. Sebab apa yang dia buat orang takkan ambil tahu, tapi dia tak suka lah apa yang kawan-kawan kita buat. Dia tak suka sebab dia tak suka bergaul. Okey, yang kedua ialah pembuli. Pembuli ni kita tahu sifat dia. Dia ada sifat jahat, sifat dendam dalam diri dia. Jadi dia memang dah mempunyai sifat tu. Jadi dia memang apa-apa pun dia boleh buat. Sebab dia tak ada sifat belas kasihan terhadap kawan-kawan dia ke, orang lain ke, dia tak ada. Jadi suka hati dia je dia untuk sebarkan apa yang dia nak sebarkan. Dan yang ketiga ialah mencari populariti dengan cara yang negatif lah. Contohnya mereka ni nak tunjukkan yang kata mereka ni ada power and control, supaya orang lain tengok yang mereka ni hebat dan boleh kawal situasi. Sudah kebanyakannya diorang ni menggunakan fake account. Okey, bahayanya fake account kat situ. Okey, dan sekarang ni kita berbalik kepada faktor kenapa cyberbully ini berlaku. Adakah faktor ketidakpuashatian sebagai punca dia? Ataupun kurang mendapat kasih sayang daripada keluarga ke, adik-beradik ke, sahabat handai ke, ataupun tekanan daripada diri sendiri. Okey, kita lihat pandangan daripada panel jemputan kita. Okey, faktor tadi kan? Ya, faktor dia. Berdasarkan satu kajian daripada 50,000 orang pelajar daripada sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah yang pernah mengalami kejadian dan kes buli dekat sekolah, 10.8% daripadanya terlibat dalam kes buli cyber. Dan nisbahnya adalah lebih tinggi daripada pelajar lain yang dibuli secara fizikal, iaitu hanya 10% sahaja. Sebenarnya kebanyakan remaja ni dia lebih cenderung dan diorang sendiri sokong aktiviti yang melibatkan buli cyber ni sebab diorang rasa ianya merupakan satu perkara yang normal. Biasa je. Biasa je kan. Ya. Dan diorang juga berpendapat yang ianya bukanlah satu kesalahan dengan kita like, comments ataupun kita share satu-satu posting yang secara tak langsung sebenarnya benda tu sebenarnya mampu memalukan seseorang melalui saluran media, dalam keadaan tak sedar. Sosial. Yes, dalam keadaan tak sedar sebenarnya. Dan kadang-kadang juga diorang sendiri tak perasan apa yang diorang buat tu merupakan salah satu aktiviti buli secara cyber. Sebab diorang rasa free, bebas. Dia nak luahkan something yang terpendam tu, utamanya mengenai seseorang tanpa rasa dihukum melalui media sosial. Kalau kita secara fizikal, macam contoh saya tak puas hati dengan awak. Okey. Saya akan fikir 2-3 kali sebelum saya nak bercakap benda tu secara bersemuka. Tetapi berlainan dengan di media sosial, di alam maya, di internet, kita boleh type apa saja yang kita rasa kita tak puas hati. Betul. Sebab tak ada siapa yang tahan pada waktu itu, dan kita pun takkan ada rasa takut kalau ketika kita cakap terus kena apa-apa ke kan. Sebab tu di media sosial ni lebih meluas buli cyber ni. Banyak kajian yang dah dibuat menerusi aspek buli cyber ni yang melibatkan remaja dan belia. Dan apa yang mengejutkan, buli cyber ni sebenarnya cenderung berlaku dalam kalangan rakan dan teman rapat, best friend. Berbanding dengan orang luar yang kita tak kenal.
Mungkin dia lebih mengenali kot di situ kan. sebab adanya satu perasaan yang tak puas hati sesama sendiri yang selama ni dipendam, dan seterusnya dia menyebabkan kes macam ni berlaku dan semakin berkembang. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh DG, kalau tak silap saya tahun 2018, sebanyak 20.5% pelajar sekolah mengatakan diorang pernah dibuli dalam talian. Manakala 42.1% pelajar mengaku yang diorang tahu sebenarnya siapa yang dalam kalangan diorang yang menjadi mangsa buli. Benda ni semuanya berlaku seluruh dunia. Betul. Contohnya macam dekat Korea. Ramai pembuli dia menggunakan saluran KakaoTalk. KakaoTalk. Oh wow. KakaoTalk tu sebenarnya merupakan satu platform perbualan nasional dengan secara keseluruhannya ada 4 juta orang pengguna. Kalau lebih tak kurang silap lah, saya. Lebih kurang. Dan kebanyakan remaja dia buat kumpulan sembang diorang ni tanpa dengan secara sengaja. Dia kick seseorang tu. Dia bukan live, dia remove. Dia remove seseorang tu keluar daripada grup tu dengan tujuan untuk buat dia rasa tersisih. Okay. Dan selalunya masa buli tu lepas dah kena remove, dimasukkan balik dalam grup tu tanpa persetujuan dia. Hanya bertujuan untuk membuli secara lisan. Masukkan dia dalam grup, kata remove. Kemudian masukkan balik, kutuk, remove. Okay, jadi masa selalunya dia tak dapat nak larikan diri lah, sebab setiap kali dia left group, dia akan tetap dimasukkan dalam grup yang sama berulang kali, dan kita boleh anggapkan benda tu sebagai penjara cyber lah. Macam dekat Malaysia, rangkaian media sosial yang mudah diakses dan jadi platform utama untuk generasi sekarang ni juga merupakan satu platform yang mempunyai saluran dan akses tertinggi dalam buli cyber, iaitu melalui Facebook, Instagram, Snapchat dan juga Twitter. Dan statistik juga menunjukkan dalam kalangan pelajar Malaysia ni, sebanyak 9% pelajar mengaku yang diorang secara aktif menggunakan teknologi dan media sosial sebagai platform untuk mengganggu ataupun membuli orang lain. Dan 65% pengguna internet ada yang menerima mesej-mesej lucah ataupun makian, dan 25% ada yang menjadi mangsa gangguan seksual menerusi saluran internet. Jadi dengan tersebarnya maklumat yang boleh diakses secara meluas ni oleh pengguna internet, kehadiran warganet. Tahu warganet? Warganet ya. Netizen. Netizen. Warga netizen. Ya betul, warga netizen dan sekarang ni ya. Keyboard warrior. Keyboard warrior memudahkan seseorang itu menerima tekanan cyber, terutamanya menerusi komen yang diberikan daripada segenap masyarakat. Yang ni dia kira viral lah. Dia viralkan lah. Dan kadang-kadang orang cenderung melakukan kes buli cyber ni menerusi rakaman, rekod dan klip video yang diviralkan. Dan selalunya video yang diviralkan tu, mangsa tak tahu pun dia kena rekod sehinggakan video tu viral. Betul lah. Banyak terjadi kan sekarang ni. Betul. Dan bukan aja dikategorikan sebagai buli cyber, malah ia menyalahi sempadan privasi seseorang. Seseorang yang mana perbuatan merakam dan menyebarkan video itu bukanlah dengan izin mangsa. Contohnya awal tahun hari tu ada satu video viral, budak tu dapat aiskrim. Tapi si yang tukang rekod tu kutuk-kutuk budak tu. Sebab apa? Sebab dia gemuk. Body shaming tu. Itu body itu shaming. Adalah body shaming. Budak tu tak tahu pun dia kena rekod. Betul. Ini apa yang terjadi kepada budak tu? Kita yang belum terima apa-apa orang kata laporan daripada ibu bapa budak tu. Cuma
bernasib baiknya ada juga di kalangan netizen ni yang mempunyai rasa prihatin dan menyelar kembali tindakan si tukar rekod tu. Itu adalah melanggar persempadanan privasi seseorang. Okey. Okey, serius faktor-faktor kenapa isu buli cyber ni terjadi memang sekarang ni memang terlampau banyak dan terlampau menjadi-jadilah disebabkan penggunaan teknologi yang sekarang ni. Okey. Dan selain tu kita tengok pula kesan cyberbully ni terhadap orang yang dibuli. Okey, kesan-kesan dia apa yang kita boleh lihat? Yang pertama, orang yang dibuli itu akan kemurungan. Okey, kalau kita tengok ada siapa yang ada kemurungan tu, kita boleh secara face to face tanya dia, itu secara untuk kita membantulah. Okey, yang kedua, dia akan secara tidak langsung dia akan hilang keyakinan diri untuk berhadapan dengan orang sebab dah malu kan. Macam-macam orang dah buat dekat dia, so dia akan malu untuk keluar. Ketiga, dia akan mengalami perubahan tingkah laku. Dan yang keempat, dia amat sensitif dengan terhadap persekitaran sekeliling dia. Okey, adakah orang terdekat anda yang mengalami masalah yang ataupun kesan-kesan ataupun yang anda boleh lihat dari segi fizikal yang apa yang saya sebut tadi? Ada tak? Kalau ada, anda perlulah untuk mencari jalan, bertanya ke adakah yang menjadi mangsa bully cyber. Okey, sekarang ni kita tengok pula cara-cara untuk kita atasi masalah isu bully cyber ni, ataupun untuk cara kita kurangkan ke, untukkan apa ke, kita minta penerangan daripada Cik Sarina kita. Okey. Okey, sebenarnya bully cyber ni kesan dia lagi teruk daripada bully fizikal. Sebab dia boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja tanpa ada kawalan daripada internet. Dan juga menerusi sistem cyber yang boleh tersebar dengan secara meluas. Walaupun kesedaran bully cyber dekat Malaysia ni tinggi berbanding dengan negara-negara lain. Okey, hakikatnya mak ayah lagi risau kalau anak-anak diorang dibuli secara fizikal dekat sekolah. Dan sememangnya kes bully secara fizikal ni kerap berlaku, tapi kes bully cyber ni juga tak ketinggalan. Kedua-duanya jadi sama naik. Okay, dalam hal ni pihak yang terdekat adalah pihak kaunseling sekolah. Yang bertanggungjawab untuk membendung masalah ini daripada terus berlaku. Selain daripada mak ayah sendiri, yang kena peka terhadap perubahan emosi anak dia sendiri. Sebab kes bully cyber ni tak dapat dikesan menerusi cara fizikal yang ketara. Dan bully cyber ni dia boleh ditinggalkan kesan yang kekal dekat internet selagi mana yang tukang upload tu tak delete. Jadi pada saya, selain daripada pihak kaunseling, mak ayah memang kena sentiasa peka lah terhadap perubahan emosi anak-anak tu sendiri. Okey, dalam langkah untuk kita mengatasi dan membendung perkara macam ni daripada terus berlaku, ada pakar menyarankan supaya sekolah perlukan sistem kaunseling yang lebih baik. Ya, betul, sangat setuju lah. Sebab memandangkan sekarang ni banyak melibatkan budak sekolah. Banyak sesangat-sangat lah. Sebab pakar kaunseling ni dia bukan sekadar duduk bagi kaunseling, tak. Dia kena ada skill yang lebih baik dan lebih mesra dengan pelajar tu, supaya pelajar tu dia boleh luahkan segala kegusaran dia, apa yang terpendam dekat dalam hati dia, apa masalah dia.
supaya tak ada gap yang dia budak tu boleh fikir aku student, yang ni counselor. So still ada gap. Biar dia rasa counselor tu adalah kawan dia, supaya dia boleh bercerita apa saja masalah dia, apa saja yang dia rasa tak puas hati. Dan daripada itulah pelajar tu boleh rasa selesa untuk bercakap dengan orang yang dia percaya berkenaan dengan keadaan dia orang. Okey. Okey, selain daripada tu tak ada apa. Macam mana pula dengan undang-undang yang bakal dikenakan terhadap pelaku buli cyber? Okey. Di Malaysia ni, walaupun adanya Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di bawah Seksyen 233-1 yang memperuntukkan mengenai kesalahan penyalahgunaan internet, pihak kaunseling juga perlu memainkan peranan penting dan jangan terlalu bersikap lepas tangan. Walaupun kita ada akta tu. Diorang kena betulkan sistem kaunseling yang diorang praktikkan supaya tak hanya tumpukan pada kaunseling berkenaan kejaya aja. Pendekatan ni pun kena lebih mesra supaya pelajar yang mengalami masalah ni senang untuk kita nak dampingi. Jadi berbalik kepada akta tu, kalau bukti secara fizikal ni, kalau bukti pula buli, buli secara fizikal ni, kita ada pelbagai akta di bawah kanun keseksaan, iaitu Seksyen 323 iaitu mencederakan tanpa menggunakan senjata, 324 Seksyen 500 KK fitnah, dan juga Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. Selain daripada Akta Komunikasi dan Multimedia tu, Seksyen 233-1 tu, Akta Kanun Keseksaan pun kita guna pakai. Yes, Akta Kanun Keseksaan pun diguna pakai. Tapi untuk yang secara alamaya ni, secara internet ni, kita lebih banyak gunakan Akta Komunikasi dan Multimedia dan juga Seksyen 500 KK iaitu fitnah. Okay. Alright. Okay. Clear semua. Saya harap semua yang menonton FB Live yang saya sedang bersiaran sekarang clear lah dengan akta yang kita cakap tadi, undang-undang yang bakal dikenakan terhadap pembuli cyber ni. Okay, dekat sini saya akan share tip-tip mudah untuk saya berikan kalau anda atau sesiapa sahaja yang dibuli. Okay, pertama sekali tip dia, pertama sekali jangan layan. Betul. Jangan layan. Kenapa saya cakap jangan layan? Mereka ni hanya mahukan perhatian saja. Jika orang yang dibuli ni melatah lalu melawan, pembuli ni akan jadi semakin menjadi-jadi. Dan dah lah jadi-jadi, dia akan buat tak apa-apa, masukkan tu, masukkan ni, dia akan buat kita jadi stres. Dan apa yang the best way untuk yang anda semua boleh lakukan, jangan pedulikan mereka. Itu saja. Okay? Dan yang kedua, siapa yang dibuli ni bertenang. Ambil masa untuk tempoh bertenang. Okay, susah kan? Kalau diejek ya, dicaci lah kat dalam war peribadi kita sendiri. Tapi kita nak mempertahankan diri sekalipun, belum tentu kita akan menang dengan diorang ni. Jadi kalau kita nak jawab pula, boleh. Tak ada masalah langsung. Tapi pastikan jawapan anda lebih bijak daripada jawapan mereka. Okey? Dan namun jika komen yang bakal datang lagi lebih teruk, sekali lagi anda perlu bertenang. Tarik nafas dan blok saja orang tu. Senang kan? Okey. Dan yang ketiga, recordkan segala tulisan dia, kita recordkan. Sebab sekarang zaman screenshot. Jadi apa-apa hal semua kita boleh screenshot. Kalaulah pembuli ni mengeluarkan kata-kata yang kesat ke, kata-kata yang dahsyat ke, kata-kata yang memang tak seharusnya dikeluarkan, screenshot je. Manalah tahu satu hari nanti yang pernah buat report polis, kan, adalah bukti dia. Betul. Keempat, okey, anda sendiri jadilah pelindung.
Okey, Pelindo ni bukan apa. Sebarkan mesej keamanan, say no to cyberbully dan sebagainya. Hantar je mesej untuk bantu mangsa bully ni sebelum dia menjadi lebih teruk. Okey, biar ramai yang tahu kita perlu bersatu untuk menentang golongan ni. Sebab dia pun mungkin punya penyakit mental. Sebab kita pun tak tahu kan. Kalau kata dia semakin menjadi, itu yang saya cakap tadi, the best way, block. Okey, buang saja daripada hidup kita. Tak susah pun sebab dia akan menyusahkan kita je. Mungkin benda ni nampak kecil, tapi percayalah, mangsa-mangsa ni semua tak berani pun untuk bersuara. Sebab orang lain memandang perkara ni sebagai perkara yang remeh tau. Perkara ni yang tak orang kata tak berat pun. Tapi kalau kata ramai-ramai yang suarakan benda ni, ada kuasa veto apa, kita boleh buang golongan ni. Okey. Okey, kat sini secara kesimpulannya, bahasa dan etika yang betul amatlah memainkan peranan yang penting dalam amalan berkomunikasi dalam talian. Bukannya sesuka hati untuk melemparkan apa saja yang untuk kita nak bercakap, kita cakap. Kita memang ada kuasa untuk bercakap, tetapi kuasa bercakap kita gunakan bahasa yang betul dan etika yang betul. Dan kesedaran awal ini adalah sangat penting supaya gejala negatif yang lain dapat dibendung. Dari awal ni lah kita kena bendungkan awal. Seterusnya dihentikan dan tidak akan berulang di masa akan datang. Ini untuk anak cucu kita lagi kan ke depan. Kita tak tahu kan, makin ke depan teknologi akan semakin canggih. Jadi kita gunakanlah bahasa yang betul, kita ajar etika yang betul. Terima kasih juga. Okey, hari ini saya nak cakap terima kasih juga kepada frontliner kita lah. Okey, Cik Sarina, terhadap komitmen anda. Okey, komitmen anda bersama-sama dengan saya pada malam ini untuk menjayakan program e-campaign isu bully cyber ni. Okey, Sama-sama. terima kasih banyak-banyak. Okey, okey, saya ada pantun untuk semua. Pantun. Ya, betul tu, Cikgu Faisal. Bahasa menunjukkan bangsa, betul. Saya nak kena jawab ke pantun tu? Okey, tak apa, Cik Sarina. Okey, kita dah selesai. Saya dengan menjawab kepada pantun saya. Okey. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Okey, maka dengan ni baiklah kita sama-sama membanteras isu bully cyber ini demi kesejahteraan bersama. Okey, andai kata padam gelita, gelap gelita di malam hari, andai ada terlanjur kata maaf dipinta setulus hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jika anda ada sebarang aduan atau masalah berkenaan dengan bully cyber, bolehlah terus menghubungi MCMC ataupun Malaysian Communication and Multimedia Commission di talian 1800 188 030. Okey. Terima kasih banyak-banyak sampai menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.